salam sejahtera dan salam Sarawak sayang bersama saya Janet Bennett. Tumpuan berita, Persekutuan Persatuan Wartawan Sarawak FSJA bersama 3 penaja emas Shell, Petronas dan Sarawak Energy Berhad SEB telah mengadakan kunjungan hormat ke atas Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zahari dan Datuk Abang Openg di pejabat beliau Wisma Bapa Malaysia di sini pada Khamis. Kunjungan hormat yang diketuai Presiden FSJA Andy Jong Wan Jun itu bertujuan menjemput Datuk Petinggi Tan Sri Abang Zahari bagi menyempurnakan Majlis Anugerah Kewartawanan Kenyalang KJA 2022 yang dijadualkan pada 9 Disember depan bertempat di Imperial Hotel Miri. Dalam perjumpaan tersebut, Premier Sarawak telah menyerahkan cek berjumlah RM100,000 sumbangan dari Kerajaan Sarawak yang merupakan penaja utama kepada FSJA dalam majlis berprestis tersebut. Pada masa sama, 3 penaja emas KJA iaitu Shell, Petronas dan SEB terus komited menyokong penganjuran tersebut dengan masing-masing menyumbang RM50,000. Laporan seterusnya, seramai 60 ratu cantik dari seluruh dunia akan menyerikan daerah Lundu pada 17 November depan sempena pertandingan Ratu Cantik Pelancongan Antarabangsa ke-25. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, penganjuran pertandingan bertaraf antarabangsa itu sekaligus memberi nilai tambah kepada sektor pelancongan di negeri ini. Menurutnya, menerusi pertandingan Ratu Cantik ini, ia juga memberi pendedahan secara langsung kepada pelancong-pelancong di luar negara untuk mengetahui keunikan serta keindahan di Lundu. Apabila mereka datang ke Pekan Lundu, gambar diambil instant, gambar ya, video diambil instant, terus balik ke negara mereka sendiri. Begitu cantik Pekan Lundu, begitu cantik Sarawak tu yang terdapat di Kepulauan Borneo, dan yang akan dapat untung daripada promosi itu adalah Sarawak, adalah Malaysia, adalah Lundu. Karena saya percaya apabila berlaku tamasya ataupun event seperti itu, ia akan dapat menarik ramai orang untuk datang. Beliau mengumumkan perkara tersebut semasa merasmikan Majlis Pelancaran Laluan Persahabatan Antarabangsa International Friendship Pathway di Town Square Lundu pada Rabu. Datuk Seri Abdul Karim yang juga Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak berkata, beliau mewakili kementeriannya berasa amat bangga akan usaha yang dilaksanakan oleh Yas Group dalam memastikan aktiviti di peringkat antarabangsa ini dapat dilaksanakan di Lundu dan sekaligus memberikan impak yang cukup positif kepada sektor pelancongan tempatan. Dalam pada itu, memorandum persefahaman di antara Majlis Daerah Lundu, Yas Group dan International Friendship Pathway juga turut ditandatangani pengerusi Yas Group, Esther Lau Lipo dan Setiausaha Majlis Daerah Lundu, Nora Shikin Ibrahim. Turut hadir Ahli Dewan Undangan Negeri OPA, Billy Sujang, Presiden Miss Tourism International, Tan Sri Datuk Danny Oi dan Setiausaha Tetap Kementerian Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Hee Chang Ki. Ke perkembangan berikut, keputusan untuk mengekalkan penggunaan bahasa Inggeris dalam perkhidmatan awam adalah suatu pendekatan untuk memperluaskan daya komunikasi, terutama di peringkat antarabangsa. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Undang-Undang MA 63 dan Hubungan Negeri Persekutuan Datuk Sharifah Hasidah Syahid Ahmad Ghazali menegaskan keputusan ini tidak bermaksud Kerajaan Sarawak tidak memartabatkan bahasa kebangsaan. Inilah hala tuju dan direction kepimpinan negeri Sarawak. Ya, bukannya kita menidakkan kepentingan bahasa Malaysia kita, dan ini penting untuk kita sampaikan di sini ya. Sebagai contoh, dalam pembangunan ekonomi digital, sudah tentunya kita memerlukan kerjasama negara-negara luar, negara-negara yang bukan berbahasa Inggeris, untuk kita terus dapat mengadakan kolaborasi dan kerjasama. Beliau berkata demikian dalam majlis perasmian wacana 45 tahun Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Cawangan Sarawak bersempena dengan Karnival Intelek 2022 di sini pada Khamis. Bercakap mengenai sambutan ulang tahun DBP yang ke-45 tahun, Datuk Sharifah Hasidah berkata, Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Sarawak telah melaksanakan pelbagai program yang merangkumi bidang bahasa sastra, seni dan budaya sepanjang 45 tahun ia bertapak di negeri ini. Ini termasuklah melaksanakan pelbagai kegiatan untuk memperluaskan serta mempertingkatkan
penguasaan bahasa kebangsaan di negeri Sarawak serta melaksanakan pelbagai kegiatan kesusasteraan yang membantu ke arah pembinaan bakat penulisan, memupuk minat dan penghayatan sastra kebangsaan di Sarawak serta memperbanyakkan hasil dan bahan penyelidikan untuk diterbitkan. Justru beliau yakin DBP Cawangan Sarawak akan terus cemerlang dalam menjalankan peranannya sebagai sebuah badan yang bertanggungjawab dalam membina dan mengembangkan bahasa dan sastra kebangsaan di Sarawak. Terdahulu, majlis telah dimulakan dengan wacana yang menampilkan 3 orang panel iaitu Pengarah Jabatan Pembinaan dan Penyelidikan DBP Kuala Lumpur Dr. Abang Padli Abang Muhi, Sastrawan Negeri Sarawak Zainal Abidin Suhaili dan Gabungan Persatuan Penulis Nasional Hamzah Hamdani yang mana ia telah dipenguruskan oleh Persatuan Karyawan Sastra Sarawak Dayang Azizah Muhammad Saleh. Hadir sama Pengarah DBP Cawangan Sarawak Abang Haliman Abang Julai dan Sastrawan Negeri Sarawak keempat Jong Chan Lai. Manakala di Miri mempelajari seni mempertahankan diri Iban seperti kuntau merupakan suatu cara beriadah yang baik khususnya dalam kalangan belia Iban hari ini. Menurut Ahli Parlimen Sibuti Lukan Isman Awang Sauni, mempelajari kuntau Iban juga menjadi medium kepada masyarakat Iban memelihara dan mengekalkan budaya dan adat kaum itu dari generasi ke generasi. Dan juga selain daripada saya tadi melihat ada di sini anak-anak kita tadi kuntau. Ialah salah satu cara beriadah yang baik. Kita tidak ingin melahirkan generasi anak-anak Dayak kita yang terlibat dengan masalah dadah, terlibat dengan jenayah-jenayah. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam program Ngiling Tikai Zon Saeh yang diadakan di Bekenu Miri pada Rabu. Lukan Isman turut mengumumkan peruntukan RM60,000 kepada 20 biro wanita daerah Saeh dengan setiap biro menerima RM3,000 dan RM10,000 kepada Jawatankuasa Pembangunan Zon Saeh. Dalam majlis itu, pelbagai aktiviti diadakan seperti pertandingan tuak gawai, pertandingan kumang dan keling, pameran 20 gerai gawai dan persembahan artis tempatan Iban. Hadir sama Pengarah Unit Komunikasi dan Penerangan Sarawak UKAS Samad Junai, Setiausaha Politik kepada Premier Sarawak Sarkawi Suhaili, Pegawai Takbir mewakili Pegawai Daerah Subis James Joli, Tuai Gawai Ngiling Tikai Zon Saih 2022, Tuai Rumah Ayai Sawing dan Penghulu Niah Hilir, Penghulu Epat Bakar. Sementara itu, Timbalan Menteri Pembangunan Wanita dan Kanak-kanak Sarawak merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Bekenu Datuk Rosi Yunus dalam ucapannya mahu budaya setiap kaum dihidupkan sebagai lambang kekuatan kaum. Ujar beliau lagi, hari ini adat dan budaya lama semakin dilupakan akibat pengaruh adat dan budaya moden. Saya berterima kasih sangat dan saya sikit amat gagah hati pada belia-belia kita berkuntau. Dan ini merupakan satu penghidupan budaya. Selain daripada bertabuh, ngajat juga kuntau. Cari lagi apa lagi adat budaya kita yang dulu-dulu, tolong ajarkan kepada anak-anak baru kita, belia-belia kita. Dan kelagi kita itu terlalu moden, lupa adat diri empu. Sebab setiap bangsa, setiap kaum kehadirannya dengan kekuatannya adalah adat, budaya dan bahasa. Beliau turut mengumumkan peruntukan tambahan sebanyak RM3,000 kepada setiap jawatan kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK di kawasan Dun Bekenu dan RM20,000 untuk jawatan kuasa Pembangunan Zon Saeh serta sumbangan sebanyak RM20,000 kepada jawatan kuasa Pengelola Program Ngiling Tikai Zon Saeh. Turut disampaikan sumbangan 100 pek kuih tradisional oleh Pengarah UKAS Samad Junai kepada Tuai Rumah Ayai Sawing. Pada majlis itu juga diadakan pertandingan kumang dan keling dengan Johan Kumang dimenangi Sherry Bulin yang membawa pulang hadiah wang tunai RM300 dan trofi. Naib Johan dimenangi Arabella Jingga untuk membawa pulang RM200 dan trofi, manakala tempat ketiga dimenangi Rashella Nisa Benson untuk membawa RM100 dan trofi. Sementara itu, pemenang bagi kategori keling iaitu Stanley Ngadan Nuruddin yang membawa pulang wang tunai RM300 dan trofi. Naib Johan dimenangi Alex Daud untuk membawa RM200 dan trofi dan tempat ketiga dimenangi Andrea Deli Rani yang membawa pulang RM100 dan trofi.
Ke perkembangan di Serian, Timbalan Menteri Pemodenan Pertanian dan Pembangunan Wilayah Sarawak Martin Ben menyerahkan cek peruntukan projek kecil luar bandar MRP berjumlah RM91,000 kepada 13 penerima. Penyerahan tersebut diadakan dalam majlis penyerahan cek geran MRP Siri 2 tahun 2022 Dewan Undangan Negeri Dun Kedup bertempat di Pusat Khidmat Dun Kedup di Serian pada Rabu. Martin yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Dun Kedup berkata geran tersebut diberikan bagi menampung atau memenuhi keperluan pengurusan serta mengadakan aktiviti masing-masing. Dalam pada itu, beliau berharap agar geran itu dapat dimanfaatkan oleh setiap penerima demi kebaikan bersama. Berikut pula di Matu, projek pembinaan jalan dari Pasin ke Matu yang bernilai RM65 juta akan ditender semula susulan kegagalan kontraktor asal untuk meneruskan projek berkenaan. Ia dimaklumkan oleh ahli Dewan Undangan Negeri Daro, Syafiee Ahmad, sambil menambah pelaksanaan semula projek itu akan memakan masa 30 bulan dari sekarang. Mana projek ini keseluruhannya peruntukan yang teruskan melalui projek rakyat yang berhormat Premier adalah sebanyak 65 juta. Dan projek ini telah pun disah tapak pada awal bulan Mac tahun 2020. Walaupun disebabkan pelaksanaan PKP, projek ini agak tergendala dan sekarang ini walaupun ianya telah dibuka, kita dapati bahawa ada masalah dari segi prestasi kontraktor yang melaksanakan. Dan sebab itulah saya membawa teknikal agensi terutama JKR bersama kita pada hari ini untuk menjelaskan kepada penduduk di kawasan Pasin ini tentang status pelaksanaan projek ini. Dan kita tidak maklum bahawa projek ini mungkin akan melalui proses retender kerana kontraktor yang telah pun ditawarkan projek ini sebelum ini didapati tidak berupaya melaksanakan projek ini. Dan insyaAllah kita berharap supaya pelaksanaan projek ini akan dapat segera diteruskan dan seperti mana yang telah dimaklumkan tadi ialah pelaksanaan akan memakan masa 30 bulan daripada sekarang ini. Beliau berkata demikian kepada Unit Komunikasi dan Penerangan Sarawak UKAS pada Majlis Pemimpin Bersama Masyarakat dan Majlis Mengiling Bidai tahun 2022 bagi kawasan Sungai Pasin Matu pada Rabu. Menjelas lanjut, Syafiee beritahu projek bekalan elektrik untuk kawasan itu yang bernilai RM60.2 juta sedang rancak dilaksanakan dan dijangka siap pada September 2023. Dan projek yang kedua ialah yang telah pun diteruskan oleh kerajaan juga adalah projek bekalan elektrik luar bandar. Di mana kawasan ini telah pun diluluskan sebuah projek penyambungan elektrik luar bandar ke kawasan Pasin ini, di mana keseluruhannya bukan sahaja untuk memperpanjang, malah kita harap juga projek ini juga melibatkan sekolah dan juga sebuah klinik, di mana sejumlah 6.2 juta telah pun diluluskan dan projek ini telah pun diserah juga kepada kontraktor yang berkenaan. Dan cuma kita perlu buat penjelasan pelaksanaan kerana pelaksanaan projek ini dia mengikut jajaran ataupun alignment projek jalan sepanjang 11 km daripada di mana elektrik ini akan ditarik, dimulakan daripada Kampung Tian, Sekaan di Matu dan seterusnya disambung ke penempatan di Rumah Panjang di Nangah Pasin ini. Dan projek ini juga seperti maklumkan tadi ialah pelaksanaannya insyaAllah kalau semuanya berjalan dengan lancar, ianya dijangka siap pada bulan September tahun hadapan. Menurutnya, projek bekalan air bersih untuk kawasan itu telah dimasukkan dalam rancangan Malaysia ke-12 di mana ianya akan disambung dari Jemoreng ke Matu mengikut jajaran jalan yang sedang dalam pelaksanaan. Pada majlis sama, Syafiee turut menyampaikan cek sumbangannya kepada 7 Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK, Rumah Panjang, Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG dan Gereja berjumlah keseluruhan RM57,000. Beralih dengan laporan seterusnya, pameran pengambilan pekerja dan latihan industri terbesar di Borneo iaitu Talent Recruitment and Career Exhibition TRACE 2022 kembali dianjurkan secara fizikal pada 21 hingga 22 Jun baru-baru ini. TRACE 2022 kali ini melibatkan 64 buah tapak pameran dan 3 penaja utama iaitu Sarawak Energy Berhad, Pressman Bintulu Sdn Berhad serta Sarawak Media Group SMG yang menyasarkan lebih daripada 40 majikan dan kehadiran 5,000 pengunjung di sekitar Kuching dan Kota Semarahan. Pengerusi Lembaga Pengarah Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS, Tan Sri Datuk Sri Panglima Sulong Marjai berkata, program ini merupakan usaha universiti untuk menyediakan laluan kepada pelajar ke arah pembangunan kerjaya dan melengkapkan mereka dengan pengetahuan mengikut keperluan industri serta komuniti global yang kian berkembang. Program ini sangat bermakna kerana ia membantu pencari-pencari kerja termasuk graduan universiti, politeknik, college, community
dan lepasan sekolah menengah khasnya yang berada di negeri Sarawak untuk bertemu dengan para majikan di satu platform penjodohan kerja. Ini bukan jodoh kahwin ni, jodoh matching platform, job matching platform, serta bersemuka, secara bersemuka. Saya percaya melalui penganjuran program sebegini dengan lebih kerap akan dapat membantu pencari-pencari kerja untuk merebut peluang-peluang kerjaan yang ditawarkan oleh semua majikan yang mengambil bahagian dalam program ini. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam Majlis Perasmian Unimas Talent Recruitment and Career Exhibition TRACE 2022 di Deta Putra Unimas pada Rabu. Katanya pameran kerjaya terbesar di Borneo itu menjemput para majikan menawarkan pelbagai peluang pekerjaan dan hari sama membuka kaunter pameran untuk memberi peluang kepada orang ramai mendapatkan informasi tentang jawatan yang ditawarkan mengikut kelayakan serta kemahiran yang diperlukan. Peluang kerja dan ceramah kerjaya boleh mengurangkan kadar pengangguran belia di Malaysia, khasnya di kalangan siswaza universiti dan institusi pengajian tinggi. Kita harus sedar bahawa tenaga kerja lebih banyak terdiri daripada mereka yang mempunyai pencapaian pendidikan yang lebih rendah. Manakala bilangan pekerjaan terutama untuk peringkat sijazah adalah sangat terhad. Ditambah keadaan di mana maklumat mengenai pekerjaan ini tidak disebar dengan seluasnya. Oleh itu, perlu adanya program seperti ini sebagai tambahan kepada portal-portal atas talian sedia ada untuk menghasilkan eksponensial kepada aktiviti penjodohan pekerjaan dalam pasaran buruh negara. Kali terakhir TRACE diadakan secara fizikal pada tahun 2019 di mana pameran kerjaya ini telah mendapat sambutan lebih daripada 15,000 pengunjung dengan penawaran lebih 1,000 kekosongan jawatan kosong dan peluang latihan industri. Bagaimanapun disebabkan pandemik COVID-19, Pusat Pembangunan Pelajar PPP Unimas telah membuat penangguhan TRACE pada April 2020 dan telah mengadakan TRACE 2021 secara atas talian pada Oktober tahun berkenaan. Sekian edisi malam bersama saya, Janet Bennett. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.